Setiap orang mengharapkan redha aku harap redha engkau. Semua orang nak redha aku nak redha engkau. Bayangkan Nabi pada sisi Tuhan tahu mana. Redha ni apa? Redha ni mana seronok. Setiap orang nak Allah suka pada dia. Allah suka, Nabi kita suka. Beruntunglah orang yang pada saat dia nak menyeberang siratul mustaqim, Nabi kita ada. Sana Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak minta pertolongan engkau hai Rasulullah, di mana kami nak cari engkau pada hari itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Fadil Tarumah, Cik Faizal dan juga Safina, seluruh muslimin dan muslimat yang Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini sama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada umat ini melainkan dikurniakan kepada kita Nabi Muhammad menjadi Nabi kita. Tidak ada seorang Nabi yang paling mengasihi dan mencintai umatnya melebihi cinta Nabi kepada kita. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, "Lau ta'lamuna a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah suatu kehidupan yang berada di depan kita. Iaitu kehidupan sama ada kita akan ke neraka ataupun kita akan ke syurga. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui terhadap setiap orang afrad ataupun setiap individu umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada Nabi mampu untuk memberi syafaat pada dia, adapun Nabi tidak mampu untuk memberi syafaat pada dia. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kita harap kita semua ialah insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum air telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di sana ada satu peristiwa. Telaga Kausar ni dia duduk sebelah padang mahsyar. Kalau jambatan ataupun siratul mustaqim, yang di sebelah sini ialah padang mahsyar, sementara tebing di belah sana ialah syurga. Di sebelah sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah tebing padang mahsyar, sementara siratul mustaqim itu tebing yang di hujung sebelah sana ialah syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebelum daripada umat ini dan umat yang sebelumnya melintasi titik siratul mustaqim, maka semua selepas daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas daripada setiap orang telah pun dihisab, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang itu akan menuju ke tempat namanya siratul mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka cerita gemetar ni tak tahu nak cerita. Barangkali kalau pengalaman kita berdegup jantung di dunia ni, tidak ada saat yang begitu mendebarkan dan menggegarkan jiwa kita manakala pada saat nak menyeberang siratul mustaqim. Sebab kita di antara dua nasib, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Ketika itu setiap orang akan teringat apa yang dia telah buat di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada saat itu beruntunglah orang yang pada saat dia nak menyeberang siratul mustaqim, Nabi kita ada. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak minta pertolongan engkau wahai Rasulullah, di mana kami nak cari engkau pada hari itu? Hari itu kita tak nampak orang lain. Hari itu kita tak nampak mak kita, kita tak nampak ayah kita, kita tak nampak suami kita, kita tak nampak isteri kita, kita tak nampak anak kita, kita tak nampak siapa dah, malaikat yang kita nampak hanya Rasulullah. Di mana aku nak cari Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah tanya, Rasulullah, pada hari itu kalau kami nak cari kamu, kami nak minta pertolongan kamu, kami nak cari di mana? Itu Sayyidina Aisyah. Siapa Sayyidina Aisyah? Isteri Nabi yang paling Nabi kasih sekali lepas Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun dia min ummahatil mukminin, walaupun dia termasuk isteri yang paling Nabi kasih selepas Sayyidina Khadijah, tapi dia tak berasa diri dia siapa-siapa. Akhirnya ditanya Rasulullah, di mana kami nak cari kamu pada saat kami nak minta pertolongan kamu? Mana pada hari itu Nabi tak sibuk dengan keluarganya, Nabi tak sibuk dengan isteri-isterinya, Nabi tak sibuk dengan anak-anaknya. Seperti mana Nabi SAW pernah kata pada Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Fatimah ialah anak Nabi yang paling Nabi sayang sekali. Sebab dia yang terakhir hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Sebabnya yang Nabi kasih, sebab Sayyidina Fatimah ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah sayyidatu nisa'i al-jannah. Sebab dia ialah penghulu wanita di dalam syurga esok. Muslimat ni semua esok masuk syurga esok. Sallallahu Sayyidina Muhammad yang jadi penghulu muslimat semua adalah Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Fatimah ni Nabi pesan kat dia, pada hari kiamat esok, pada hari mahsyar esok, Nabi kata, "Tuna bi a'malikum wala ta'tuni bi ansabikum. Ta'tuni bi a'malikum wala ta'tuni bi ansabikum." Hari itu kamu semua datang bertemu dengan aku dengan amal-amal kamu, jangan datang dengan keturunan kamu. Itu pada hari itu. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Aisyah tanya macam tu, Nabi kata, kamu cari aku di 3 tempat.
sama ada di hadapan mizan tempat timbangan amal, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Telaga Kausar, ataupun di tempat orang nak menyeberang siratal mustaqim, nak menyeberang sirat. Maka beruntunglah pada saat seseorang itu nak ditimbang amal dia, Nabi kita ada. Beruntunglah orang yang pada saat nak menyeberang sirat, Nabi kita ada. Macam mana kalau kita seorang-seorang nak menyeberang sirat, Nabi tak ada? Hak tu kita dengan amal kita lah. So ada Sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang dia ada perasaan kasih yang berlebih, yang melimpah-limpah kepada junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itulah modal untuk dia mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang kasih kepadaku, dia akan bersama denganku dalam syurga esok. Hak ni kena ada dalam hati kita, kasih dan cinta pada Rasulullah. Kalaupun kita semua tak pernah tengok muka Rasulullah pun, tapi tak perlu kalau di hati kita sudah ada kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasih ni macam mana? Kasih ni dia pergi sampai rindu, teringat. Sampai Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu, pada saat dia terlepas untuk melihat wajah Rasulullah, dia demam. Kita bayang tengok. Sampai seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, penderitaan Sayyidina Abu Bakar ialah berpisah dengan Nabi. Selepas daripada dihantar Nabi balik rumah lepas Isyak, sehinggalah nak menjelang subuh esok. Itulah penderitaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebab itulah saat dia berpisah dengan Rasulullah. Saat lain tak apa, boleh tengok muka Nabi selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai ke peringkat paling maksima masanya, dia tak mau terkurang sikit pun berenggang dengan Rasulullah. Mana macam ni? Pada yang Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita nak balik rumah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turut balik menghantar Rasulullah. Patut dia balik rumah dia, tapi dia iring Nabi balik ke rumah. Dia iring Nabi balik ke rumah Nabi. Maknanya dia sampai last. Nabi masuk dalam rumah, barulah dia balik. Maknanya paling maksimah saatnya yang dia pilih untuk dia berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dah masuk dalam rumah, tak balik lagi. Apa dia buat? Apa yang dia buat? Menangis. Menangis. Ni cerita kita tak reti cerita ni kalau kita tak pernah rasa. Soalan Sayyidina Muhammad menangis. Sampai tak mana Sayyidina Abu Bakar cinta pada Rasulullah, tak tahu nak cerita. Nabi pembuka turun tingkap. Abu Bakar tak balik lagi. Ya Allah, Abu Bakar. Nabi geleng kepala. Abu Bakar. Nabi geleng kepala. Maknanya apa? Kasih sungguhlah dia kat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi buka tingkap, Nabi buka pintu, Nabi tanya, Abu Bakar tak balik lagi? Tak balik lagi Rasulullah. Macam mana aku nak pisah dengan engkau Rasulullah? Macam mana aku nak berpisah dengan engkau Rasulullah? Tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita ni, kalau boleh, Sayyidina Muhammad, kita nak ambil, kita nak rasa walaupun sezarah daripada perasaan yang dirasai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar jealous. Hai Abu Bakar ni hebat sungguh. Kalaulah aku ialah sehelai daripada bulu-bulu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu,
sampai nak jadi Abu Bakar. Aku dan Abu Bakar ni aku tak di semua pun, aku jadi buru rumah dia pun. Kalaulah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka ada satu orang pada saat dia nak berjalan siratul, pada saat ditimbang amalan dia. Orang ni, orang yang hidup di dunia ni amal jahatnya banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak ditimbang amalan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu ditimbang amal jahat dan baik dia, maka beratlah amal jahat dia, ringan amal baik dia. Bila macam tu keadaan dia, malaikat pun sauk tangan dia dengan kasarnya nak bawa dia ke neraka dah. Tapi saat ditimbang amal dia tu, Nabi kita ada. Allah beruntung dia, Nabi kita ada. Bila malaikat dah sauk tangan nak pergi ke neraka dah, Nabi kata, hai malaikat nanti saat. Malaikat dengar Nabi kata nanti saat. Tapi malaikat ni dia sudah diprogramkan, dia tak kerti program lain, dia sudah diset macam tu program dia. Jadi dia tak peduli dengan panggilan Rasulullah, yang dia tahu dia diset untuk bawa orang jahat ke neraka. Nabi kita faham sangat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung menghadap ke arah arsy Allah. Nabi kata, wahai Tuhanku, tolonglah aku, wahai Tuhan, aku nak syafaatkan umatku tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minta kepada Allah, Allah perkenan. Allah kata dalam satu ungkapannya, kullu ahadin yatlubu ridaya wa ana atlubu ridaka. Setiap orang mengharapkan redha aku harap redha engkau. Semua orang nak redha aku nak redha engkau. Bayangkan Nabi pada sisi Tuhan tahu mana. Redha ni apa? Redha ni mana seronok. Setiap orang nak, Allah suka pada dia. Allah suka, Nabi kita suka. Jadi akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah kata, ya malaikati ati'u Abul Qasim. Hai malaikatku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ati' Abul Qasim, ikut ataupun patuhi Abul Qasim Rasulullah. Malaikat pun berhenti sebab arahan Allah. Nabi kata, aku nak dia ditimbang lagi sekali. Malaikat pun timbang lagi sekali. Amal jahatnya banyak, memberat, amal baiknya ringan. Sebab tak banyak amal soleh di dunia, jahat banyak sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan ni pun pasrah lah. Dapat macam mana aku jahat di dunia hari itu, aku terima lah. Tiba-tiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengeluarkan sesuatu daripada poket bajunya, meletakkan di atas timbangan amal baiknya. Langsung berat, maka amal jahatnya di dunia tu langsung meringan. Ketika tu mai malaikat yang menjaga, membawa manusia ke syurga, langsung bawa dia seperti raja ke syurga. Di tengah jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, nanti saat aku nak bersembang saat. Malaikat berhenti. Nabi nak bersembang dengan hamba Allah ni. Nabi nak cakap dengan dia. Dia pun depan dengan Rasulullah. Tadi rasa nak pergi neraka dah. Tiba-tiba tulisan Allah ke syurga. Tak tenang habaq perasaan dia. Punya seronok, punya bahagia. Pada saat lelehan air mata dia mengalir, dia tanya, man anta? Kamu siapa? Nabi kata, ana nabiyyuka Muhammad. Aku nabi engkau Muhammad. Ketika tu tuan-tuan, bayangkanlah kalau kita hak tu. No? Bayangkan kalau orang tu kita. Langsung pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tanya Rasulullah. Jadi dia tanya Nabi sebab dia tak pernah tengok Nabi macam kita. Tak tahu kata hak tu Rasulullah. Sebab tak pernah tengok Nabi di dunia, tak pernah mimpi Nabi pun. Jadi
Bila datang, siapa kamu? Nabi kata, aku Nabi kamu Muhammad. Yang kita sebut nama dia tadi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia tanya, Rasulullah nak tanya, duk menangis-nangis, tak turun air mata lagi tu, turun air mata lagi. Ya Rasulullah, tadi hak Nabi ambil, Nabi buah atas timbangan amal baik saya, langsung berat itu apa? Nabi kata, itu selawatmu di dunia. Satu selawatmu di dunia hari itu. Hari ini dia telah menolongmu. Sebab itu hari Jumaat, hari kita memperbanyakkan selawat. Nabi sebut dalam sebuah hadis, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, orang yang paling utama padaku pada hari kiamat esok, siapa yang paling banyak selawat kepadaku di dunia hari itu. Maka saat ini, hari ini kita duduk pada bulan Safar. Lagi 2 minggu kita akan masuk Rabiul Awal. Lagi 4 minggu kita akan masuk kepada hari 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena berasa dah ni, macam mana kita nak sambut hari lahir Rasulullah. Sebab itu tidak ada seseorang yang paling kita patut rasa seronok dan bahagia menyambut hari lahirnya lebih daripada kita menyambut hari lahir Rasulullah. Mungkin seseorang itu dia sangat menghargai isterinya sampai diingat hari lahir isteri dia. Mungkin salah seorang kita sangat menghargai hari birthday suami kita, sehingga kita tunggu saat untuk kita surprisekan dia, kan? Tapi apakah umat buat begitu kepada Rasulullah? Sebab tu kami di kampung, orang kampung ni selalu menyambut Mada Rasul dengan lepas buat kenduri. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat kenduri, himpun duit, apa tu? Buat kenduri pada hari Mada Rasul. Cara sambutan pelbagai, ada yang belarak, makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang panggil tok guru ceramah, makan. Kalau di Pondok Darsa Kuala Nerang, Sallallahu alaihi Muhammad, baik, dia ada agendanya yang tersendiri. Pada hari itu, agenda kami yang paling penting ialah menangis. Sebab itulah modal kita nak tunjuk, nak rasakan Nabi ialah Nabi kita, Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tak boleh menangis kata Rasulullah, berarti tak ada bayaran untuk kita nak menghargai jasa Nabi pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harap-harap pada tahun ini juga tak diharamkan untuk menitis air mata walaupun setitik. InsyaAllah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan Allah sekalian, dan hari itu kami berselawat dengan selawat Sidi Ahmad Al-Badawi 100 kali. Mari kita selawat ramai-ramai. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma
salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih sebanyak 100 kali. Waktu saya mula-mula buat dulu lama, hampir 3 jam ataupun 3 jam. Tapi yang saya rasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang rasa luar biasanya, sekarang ni buat dalam 100 kali juga, tapi jadi cepat. 2 jam dah habis. Saya pun tak tahu macam mana boleh dicepat, dulu lambat. Agak Tuhan bagi meri masa ke, kita tak tahu. Amalan ni, alhamdulillah, saya sendiri telah ajak kawan-kawan, anak murid untuk menyambut hari lahir Rasulullah dengan membaca selawat Sidi Ahmad Al-Badawi itu. Alhamdulillah dah lebih daripada 20 tahun. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya mengambil semangat daripada satu amalan yang dibuat oleh salah seorang ulama di Kedah. Kami panggil Tok Sur Tayyib. Dia tok guru kampung ya. Dia tak buka pondok pun. Dia mati pada hari Maulidur Rasul. Dia mati pada hari sambutan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Bila dia meninggal itu, dia orang kampung, orang rumah saya Ustaz Ahmad ni, kena tuk menakan dengan dia Salah Sina Muhammad. Dia dah mati pada hari Maulidur Rasul. Saya tanya mak mentua saya, apa dia amalan dia? Sebab Tuhan tak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik pada dia. Tuhan tak akan mensia-siakan sama sekali. Pasti Tuhan akan balas. Bukan boleh kita bagi mati pada hari yang baik tu. Tuhan yang bagi mati. Bila saya tanya mentua saya, dia kata, Tok Sur Tayyib ni pada hari Maulidur Rasul dah berpuluh tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia akan panggil anak-anak murid dia di kampung tu, lepas mai ke rumah dia berselawat. Selawat tadi ya, selawat Sidi Ahmad Al-Badawi 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas selawat makan, lepas selawat kenduri, sebagai merayakan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenduri ni dia masak nasi. Berapa anak murid nak mai, dia masak nasi. Anak murid yang bawa mai lauk. Dia buat berpuluh tahun sampai Allah pilih dia untuk mati pada hari Maulidur Rasul alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Saya Tuhan bagi kesempatan masa, walaupun masa tak ada, berlari-lari nak pergi pada saat pengkebumian dia. Sepanjang jalan tak ada hujan. Bila sampai di kubur, hujan gerimis. Tuhan panggil hujan rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka orang kampung lepas tak ada duit, lepas himpun duit buat kenduri. Saya nak cadangkan pada semua muslimin muslimat yang ada duit, buat kenduri pada hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak kira malam apa pun. Tapi bulan tu bulan kita buat kenduri sambutan Maulidur Rasul. Di KL boleh buat rumah terbuka setiap malam kan. Bila mai raya, orang Kedah dulu tak tahu sebulan raya. Orang Kedah hanya reti seraya sehari ya. Bila mana? Bila orang KL ni pakat balik kampung, lepas tak ada raya di KL, lepas buat kenduri, rumah terbuka. Sampai lepas tak ada nak buat sanam.
Ada, tak ada nak puasa 6. Nak puasa macam mana? Hari ni makan, hari ni makan, hari ni makan, hari ni makan. Tuan-tuan, tak bolehkah buat macam tu pada saat madu Rasul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni umat. Sebenarnya bukan satu perasaan, tapi nak tanam satu gagasan. Supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita sendiri buat. Tadi kita buat ramai-ramai. Kita buat secara jama'i. Ini sambutan di masjid, ini sambutan di surau. Ni aku sendiri. Sebab Nabi tu Nabi aku. No, Nabi tu Nabi aku. Mana ada orang yang paling berjasa lebih pada Nabi pada aku? Tanpa Nabi kita pakai tudung lagi? Tak pakai lagi. Tanpa Nabi kita semayang lagi? Tak semayang lagi. Tanpa Nabi kita tak Islam lagi? Kita Islam sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada saat ini pupuk dan tanamkan perasaan yang melonjak tinggi nak menyambut hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya satu. Yang keduanya, kita mesti menjejak langkah-langkah mulia yang telah ditinggalkan oleh Nabi pada kita. Jangan pernah ada satu amalan hak Nabi tinggal kita masih belum buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya pada hari akhirat esok kita nak kata pada Rasulullah, kita nak kata pada Nabi, ya Rasulullah, semua yang kau tinggalkan, semua dah aku buat wahai Rasulullah, sebagai tanda aku cinta kepada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni, kita nak bila mana kita mati esok, kita jumpa dengan Nabi, Nabi kata, semua yang engkau buat, semua aku redha. Semua yang engkau buat, semua aku suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita kata kita cinta pada seseorang, tapi kita duk buat benda yang dia tak suka, tu tak cinta kot. No? Kalau cinta ni, kita tak akan buat benda yang tak disukai oleh yang kita kasih, yang kita cinta tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita harap pada saat kita nak ditimbang amal, Nabi kita ada bersama dengan kita, insya-Allah, bersama sayyidina Muhammad. Pada saat nak menyeberang sirat, waktu takut nak lepas, tak lepas. Ada seorang anak murid saya, dia koma hampir sebulan. Lah masih ada lagi. Kami pun kata matilah Hafiz ni. Lepas-lepas tu dia sedap. Antara yang dicerita, Ustaz, saya tengok siratul mustaqim, saya tengok api neraka di bawah dia. Dia cerita macam tu pun kita dah takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita harap pada saat kita nak menyeberang sirat, Nabi kita ada. Apa Nabi kita kata pada saat kita nak lintas tu? Nabi hanya jaga umat dia. Nabi hanya jaga umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita yang selalu selawat akan dipamerkan wajah kita kepada Nabi. Nabi kenal kita, Nabi tahu nama kita, Nabi tahu Nabi apa. Selalu sampai dia ni pada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Kita tak perlu perkenal pun, sebab Nabi kenal lah. Waktu nak lintas apa Nabi kata? Nabi kata, Rabbi salim salim. Tuhan selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Kalau Nabi kata selamat, berarti apa? Berarti kita tidak akan jatuh dalam neraka, InsyaAllah. Ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni 3 tempat. Tempat yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu di Telaga Kausar. Telaga Kausar ni dia punya banyak cawan-cawan ataupun gelas-gelasnya ialah sebanyak bintang-bintang yang kita tengok di langit. Kita tak perlu berebut-rebut pun nak ambil, nak tunggu turn kawan. Tak perlu. Kita pergi terus boleh ambil, kita boleh cedok, kita boleh minum terus. Tapi ada orang yang dia tak cedok sendiri. Nabi SAW yang bagi dan minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan Nabi bagi minum, dia menggunakan cawan ataupun gelas,
Tapi Nabi bagi minum dengan menggunakan tangan Nabi yang mulia, dengan tangan Nabi yang sangat mulia. Bayangkan, siapa ni? Hak inilah yang paling banyak selawat di muka dunia. Inna awlan nasi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Yang paling utama kepada aku pada hari akhirat esok ialah siapa yang di dunia dia paling banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu? Dia macam ni. Ada satu orang sahabat Nabi, dia mai pada Nabi. Dia kata, Rasulullah, apa pandangan Nabi kalau saya selawat dekat Nabi 1/3 daripada keseluruhan hari saya? Nabi kata bagus. Bila Nabi kata bagus, Rasulullah, macam mana kalau saya selawat dekat Nabi separuh daripada hari saya, semua selawat dekat Nabi je? Nabi kata bagus. Rasulullah, macam mana kalau seluruh hidup saya sepanjang hari selawat saja? Nabi kata, idzan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idzan yukfa hammuk wa yukfa dzambuk. Kalau macam tu, hang tak ada susah hatilah dalam hidup hang. Kalau macam tu, kesalahan hang akan diampun, akan dimaafkan oleh Allah. Orang banyak selawat tak ada muka susah hati. Sebab senang hati, Allah bagi senang hati. Senang hatinya sebab dia bagi Nabi senang hati. Sebab selawat ni doa. Bila mana kita minta Allah memberi rahmat pada Rasulullah, Nabi kita seronok. Allah balas sebab bagi Nabi seronok. Allah bagi kita sentiasa seronok. Sebab tu siapa-siapa yang tak seronok, hidup sepanjang hari selawat saja. Ustaz, tak perlu astaghfirullahalazim ke? Tak perlu la ilaha illallah ke? Katalah juga. Tapi selawat lagi banyak. Astaghfirullahalazim kata juga, dia ingat dosa kata. La ilaha illallah lepas sembahyang kata 10 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sepanjang hidup daripada bangkit tidur sampai tidur balik semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia ada menempati semua dalam tu dah. Sebab selawat ni dia pakai Allahumma wahai Tuhanku, salli ala sayyidina Muhammad, rahmatilah Nabi kami Muhammad. Habis, cukup lah. Kalau macam tu, berarti dalam hidup ni pegang tali selawat ya, ala sayyidina Muhammad. Selawat saja. Maka selawat menyebabkan kita akan diberi semua nikmat dalam hidup. Tidak ada sesuatu dalam hidup ni kita ketinggalan daripada tak peroleh. Semua Allah bagi dengan sebab selawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ada satu orang budak. Ni cerita ni Imam Al-Jazuli rahimahullahu taala. Imam Jazuli ni Musa ala sayyidina Muhammad. Imam Jazuli dia mengarang wirid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Jazuli jalan di tengah-tengah rimba hutan Miraukish di Maghribi. Ini cerita guru saya. Alhamdulillah bila Tuhan bagi kesempatan terlepas dengan Ustaz Husaini dan para ulama yang lain, kami sampai dah di Marrakesh, alhamdulillah. Bila tengah-tengah jalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengah jalan tiba-tiba rasa dahaga. Dahaga dulu ni dia tak pergi kedai sebab tak ada kedai. Jalan pula dalam rimba. Tengok-tengok ada telaga. Bila ada telaga, tengok-tengok dalam sangat air. Timba tak ada. Tak semena-mena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lintas satu budak umur 10 tahun. Budak ni subhanallah, dia kata, pakcik ada apa pakcik? Dia kata, itulah nak minum air dalam pula. Tak apa pakcik, dia ludah dalam telaga. Bila budak ni meludah, air pun naik, membuak. Sampai Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala boleh minum bismillahirrahmanirrahim. Lepas dia minum, dia kata, budak, mai apa? Sampai sekarang ni amalan Tuhan bagi ke hang? Dia kata, pakcik, saya bangkit tidur dan sebelum tidur balik, saya tak akan tidur melainkan saya terlebih dulu berselawat pada Nabi 12,000 kali sehari.
12,000 kali sehari. Boleh tak 12,000? Mula nak mula bila? Saya siapa-siapa nak buat sambutan Madun Rasul di Pondok Darsa di Kuala Nerang tu, dia kena bayar 12,000. Sekali 12,000 sehari, mula 12 pegang satu Rabiul Awal 12,000. Sallallahu. Cuma saya bagi cara yang pendek je. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Jangan sebut Sayyidina, sebut Sayyidina. Kalau Sayyidina, wahai Tuhan selawatkanlah atas singa kami. Tak betul. Dia Sayyidina. Kalau Sayyidina, singa kami. Singa mana pula, mana kita pernah belah singa. Jadi Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu sekurang-kurang sependek-pendek selawat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah. Jadi ada hamba Allah subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Tuhan bagi kat dia hari malam maulid tu, malam tu mimpi Rasulullah. Tak teringin kau jumpa Rasulullah. Allah tengok wajah Nabi. Tidak ada wajah yang seindah wajah Nabi, tak ada lah. Saya ingat Allah, Tuhan bagi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Jadi masya-Allah, itulah impian kita pada hari. Tidak ada hari yang paling besar nak menyambut hari lahir Nabi melainkan hari 12 Rabiul Awal. Insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah. Demikian juga cerita salah seorang guru saya juga, Ustaz Ahmad Abdullah. Dia murid kepada Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Saya dalam WhatsApp saya tu, saya pakai gambar Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, Qutbul Aqtab ala Sayyidina Muhammad. Kiai Haji Zainuddin ni ada satu orang tua di tempat mereka, ala Sayyidina Muhammad. Orang tua ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rumahnya nak tidur malam, lampu tutup, tapi rumah masih bercahaya. Ini cerita Ustaz Ahmad Abdullah. Nak tidur malam, tutup lampu semua, tapi rumah masih bercahaya. Apa amalan dia? Sama macam budak tadi, tak tidur malam melainkan habis dulu 12,000 kali sehari. Kalau rumah bercahaya, macam mana rumah tempat Allah pandang? Kalau rumah dia bercahaya, macam mana rumah dalam hati dia tempat Allah pandang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, maka saat yang kita duduk ni, marilah kita memperbanyakkan selawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma untung selawat dekat Nabi ni, kalaupun kita tak menghadirkan Nabi, tapi dapat pahala selawat. Selawat 12,000, tapi yang lekat mungkin 1,000-2,000 ya. Hal lain sumpah, hal lain teringat apa ni, nak makan di pizza sate. Walaupun duk selawat tu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, tapi tengah makan sedap hari ni. Apa belakang tu? Sekalipun Nabi dalam hati tak ada, dapat pahala. Tapi tak dengan zikir, dengan zikrullah. La ilaha illallah tak boleh. Kata la ilaha illallah dalam hati mesti Allah jua Tuhan aku, mesti dalam hati ada Allah, baru dapat pahala. Kalau tidak kosong. Jadi macam padi tak ada isi. Tapi selawat ni sekalipun lupa kat Rasulullah, walaupun tak ingat Rasulullah, tetap 12,000 dapat. Sudah bagi syafaat Rasulullah. Punya mulianya Nabi pada sisi Allah. Walaupun umat ni berselawat, Nabi tak ada pun, mulia Rasulullah, tetap dapat 12,000. Subhanallah. Anda kata, Ustaz, macam mana Ustaz 12,000? Tasbih ni, masalah Sayyidina Muhammad, hak nak selawat ni, nak kena tengok, nak masak nasi lagi macam mana ni, masalah Sayyidina Muhammad. Ada orang pandai, dia selawat, dia tengok jam, 5 minit boleh berapa. Dia sambil masak nasi tu, dia selawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Dia tahu 5 minit tu berapa, dia kira semua. Jadi tuan-tuan, subhanallah, ni dia panggil kebijaksanaan orang mengurus selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita harap kita semua ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditunjuk wajah-wajah kita pada hari yang mulia ni, insya-Allah. Sebab bila mana kita buat baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diberitahu pada Rasulullah kita buat baik, ditunjuk pada Rasulullah kita buat baik. Maka apa Nabi kata? Hamidullah alaih, aku mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Jadi maknanya itulah yang kita harapkan, insan agung. Nabi ini bukan insan biasa, dia insan agung. Insan agung yang dicipta oleh Allah yang maha agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka insan itu sangat menyayangi kita. Insan itu sangat cinta pada kita. Sebab insan itu hanya kita nak kita masuk syurga menjadi jirannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insan itu sangat sedih kalau kita tergelincir dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebab Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis daripada banyak ketawa. Jadi insan itu hanya nak kebahagiaan kita di akhirat sana. Maka dalam 23 tahun Nabi kita hidup, semuanya untuk kita saja, hanya untuk menyelamatkan kita semua daripada kemurkaan Allah pada hari kita bangkit esok. Jadi insya-Allah terakhir sekali kita selawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك فذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فينا. اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فينا. اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.